ni saya nak terangkan how to use drone lah. Tapi ni untuk beginner lah. Beginner for beginner lah. Boleh upload lah kat YouTube. Salah upload. Okey, ni bila kita buka ni kan. So dia dah bagi kompartmen dia lah. Partition dia. So tepi ni ingat ah, ni bahagian drone, bahagian controller, ni bahagian bateri. Lepas tu kat atas ni dia ada bagi ni dia punya kabel untuk charger. Lepas tu ni dia punya power supply lah untuk charger lah. Tapi simpan kat atas ni lah. Lepas tu dalam ni juga dia ada bagi propeller yang dah spare lah. Lepas tu dia ada kasih yang wayar untuk controller kita. Contoh kita pakai phone yang micro USB, kena pakai yang ni. Kita pakai phone yang lightning, kena pakai yang ni. Macam tu lah, dia dah bagi full lah kat sini. Tapi saya bagi contoh yang type C lah. Type C punya. Okey, bila dah ni kita buka. Yang first kita ambil drone lah. Drone kena ingat, buka atau tutup propeller dia sentiasa kena duduk dalam. Maksudnya kita guard dia lah. Tak adalah bila letak propeller dia terkeluar ke macam tu lah. So kena ingat buka benda ni biasa. Lepas tu yang jadi ni, ingatkan awal-awal dulu ingat tak perlu buka, tapi sebenarnya dia kena buka sebab dia punya kamera nak jalan Bergerak. nak bergerak tu, bila ada benda ni dia start. Tapi dekat instruction dekat phone nanti dia dah cakap dah gimbal start ke apa ke. Maksudnya benda tu yang tak boleh gerak So kita buang kat benda ni. So okey, bila dah buang, simpan tempat dia, ambil bateri. Okey, bila bateri, sebenarnya bateri ni boleh jadikan power bank tak? Kita charge dia dan kita boleh bawa ke mana-mana lah. Kalau kita tak ada power bank, dia boleh jadi power bank. Kalau tak, contoh macam kita nak check bateri, kita tekan sekali je dekat button tepi ni, kita tekan sekali je, sekejap lagi dia keluar kapasiti bateri. Yang ni ada 3, yang ni ada 2, yang ni ada 3. Macam tu. So kita tahu lah bateri mana yang banyak. Macam tu. So kita ambil yang paling banyak kan. Kita ambil yang paling banyak, letak kat sini. Yang ni pandai-pandai tekan sini, tekan dia punya ni, tarik ke atas. Lepas tu buka ni, tu terus masukkan. Okey. Okey. Bila dia dah bunyi kedip, tutup lah. Macam ni be? Yang ni tak kisah pun nak ada benda ni ke tak. Tapi kalau ikut YouTube dia suruh buang. Tapi aku tak buang lagi lah. Kau pastikan buka. Kalau nak buka drone ni, dia kena buka belah atas dulu tau. Sebab kalau kau buka belah sini tak boleh. Dia start lah. Kalau tak boleh buka yang ni. Okey, kita buka belah atas dulu. Aku pegang. Okey. Ni je lah pasal drone. Lepas tu kalau nak buka dia, tekan sekali, dia keluar bateri berapa ada kat dalam. Lepas tu dia keluar bateri, tekan lagi lama. Dia dah gede tu. Maksudnya dia dah hidup lah. Ni, lepas tu controller dia pula. Controller dia pun sama juga. Kalau contoh ni kena buang luar, kena pasang benda ni macam biasa kan. Buang ni, pakai ni macam biasa. Okey, ni pasang macam biasa. Lepas tu tarik. Okey, bila tarik dia ada simbol tau sini. Dia ada satu yang ada simbol, satu ni tak ada. Pakai dekat phone yang tak ada tau. Kena ingat yang tu. Jangan pakai yang ni. Kalau pakai yang ni memang tak function lah dekat phone. Lepas tu buka pun benda sama tak. Tekan sekali dia tunjuk bateri, tekan 2 kali dia akan bunyi. Maksudnya dia dah hidup. Yang ni tak payah guna Bluetooth. Macam dulu kena guna Bluetooth lah. Tu buka DJI Fly. Sini ada dia kabel lah. So yang dia kasih tadi adalah kabel ni.
contoh macam yang pakai iPhone kan. Kan ada ubah tahu rotation handphone tu sebab semalam dia letak salah terbalik. rotation phone sebab dia punya ni kalau tengok kat dalam ni, tengok dia ada benda tau kat dalam tu kan. Yang paling dekat kalau kita tak nak putar, kalau kita putar je macam ni jadi. Baik kita macam ni je. So nak paling senang letak tepi ni lah. Ikut dia lah. Nak paling senang. DJI punya app ni dia senang. Bila kita connect, kalau yang tu dah hidup, dia auto lah. Faham tak? Dia auto. So dah tak perlu apa-apa lah. Terus fly lah. Terus fly je macam tu. So dekat sini, kalau nak tengok ni buat exposure. Kalau dekat setting ni, contoh lah, dia ada update home point. Update home point ni maksudnya bila flight ni dah naik, baru kita boleh update home point dekat sini rumah. Kalau kita cocok, dia dah macam tip yang tu, tak gerak juga, macam ada something wrong dekat sebelum ni lah, start sebelum ni lah. Macam tu. Lepas tu ni untuk calibrate kompas dia. Sebab bila dia naik, biar dia naik dulu dalam masa 1 minit macam tu, dia akan calibrate sendiri. Dia punya macam persekitaran ke, ada bangunan ke apa, dia akan tengok sendiri. Sebab dekat sini kita boleh tengok terus map. Drone ni perlu wifi tak kan? Sebelum ni kan kena perlu wifi kan? Tak, ni dia pakai apa benda teknologi lah. Tapi bukan infrared, bukan wifi lah. Sebelum kita ingat pakai wifi, rupanya ada masalah tak reti on yang ni kan? Dia ni dia punya tu. Dia punya apa? Antena dia. So kalau nak tu senang ke. Kalau tak, tekan sini take off. Sebab dah ada take off kan. Tapi kalau nak senang lagi, pegang elok-elok sekejap. Tegang macam ni je. Dia akan putar macam tu, tapi dia tak naik. Macam motor lah. Tapi kita tolak dia ke naik. Motor lah, kalau kita nak start motor, dia macam lepas lah. Lepas. Yang kau nak ikut dia terkepang kenapa? dia tak terbang naik tu, Doraemon lah. Macam tu je, tekan ni 2 ke dalam, lepas tu tekan. Dia akan cakap take off, lepas tu tekan ke atas. Okay, boleh tak turunkan balik, stop balik, nak tunjukkan kalau normal, kalau okey dah semua semua SOP. Dia punya ni apa? Template dia apa? Tak, dia ada take off je. Tadi ada cakap. Dia take off je lah? Tak, dia ada banyak. Contoh kalau kat sini cannot take off sebab kompas. Selalunya kompas kita bawa naik dulu, baru dia calibrate sendiri. Memang kita kena calibrate kat bawah, putar apa semua. Tapi biar dia naik dulu, baru satellite okey semua, baru dia naik, baru dia keluar auto mode kat sini. Dia ni dia ada connect dengan satellite lah. Ya. Kalau nak tengok satellite dia ni ada 18. 17 satellite. Maksudnya strong lah. Macam tu. Kalau dalam bandar lagi ni. Ni saya buat wide exposure ni. So kalau nak buang, contoh ni saya buang lah ni. Exposure warning. Maksudnya dekat tepi-tepi ni kalau drone ni tak nampak. Macam tadi kalau saya buka, dia nampak sebab situ dia tak ni. Dia tak exposure. Dia terlebih. Macam tu lebih lah. cerah. Kalau ni selalunya saya buka Instagram, saya buka sebab nak tengok kat mana apa benda semua. Lepas tu apa lagi kat sini? Okey, sini kita ada 3 mode. Cine mode, normal mode, sport mode. Yang paling laju dia macam ni slow, normal, laju lah. Paling laju sport lah. Sebab kalau orang tak biasa jangan pakai sport. Sebab dia mengelupur. Dia mengelupur sikit. Dia macam angin lagi kan. So kalau contoh, kalau kita dah dekat sini, dia auto update home point. Tapi kalau kita nak update home point pun, kita jalan, kita nak update home point pun still boleh tak? Dia berlepas lah. Macam tempat dia akan balik. kita akan turun balik macam mana. Kita boleh set up guna map, lagi set up guna sekarang ni lah. Macam GPS location lah kan. Dia cakap contoh. Kalau kita tekan update home point, dia akan cakap terus. Home point updated. Please check the map. Macam tu. So, bila dia pergi, dekat bateri dia pun dia dah cakap kat sini. Kalau 70%, dia boleh fly banyak mana. Lepas tu dia nak ambil masa untuk balik banyak mana. Dia dah bagi warning lah kat sini. Contoh kita pergi sampai sana,
Lepas tu dia lost. Dalam masa 5 minit dia akan cari home point dia agak. Faham tak? Macam kalau terlepas daripada radius dia, dia akan balik pada dia akan balik pada home point dia. Macam tu. Dia tak akan. Tapi satu je. Bila dia akan balik kat home point dia, dia akan naik 100 meter sebab home point dia kita boleh set. Kalau 100 meter dia akan naik 1 meter ke atas, dia pergi cari home point dia baru dia turun bawah. Sebab dia tak nak kena, kalau dia pergi terus macam ni, kena dia keluar daripada radius, dia takut terlanggar. Macam tu. Tak balik tag kan. Oh, tu bagus eh. Lepas tu apa lagi kat sini? Macam kucing belak kan. Lepas Apa lagi tu home point? Lepas tu find my drone. Find my drone ni kita boleh cari dia guna map guna map sebab dekat situ pun ada IP, maksudnya dekat map kat sini orang mana pergi orang tak nampak macam rabun ke apa. Tengok kat situ betul. Macam tu find my drone. Lepas tu dekat control apa tak? Lepas tu okey ni dekat sini. Kalau macam FN ni apa? FN ni apa? Ni apa? Ni contoh ni daripada video. Apa babi? Lepas tu ni auto tukar, tak adalah kita tukar dalam ni. Tak ada kita tukar, kita tekan tepi ni je. Contoh. So maksudnya gambar ni, lah. Tu untuk gambar. Video, ni gambar mode gambar. Kita tekan belakang ni je. Tengok saya tekan. Ambil gambar. Bila kita tukar ni video. Kita tekan video jalan. Dia untuk video gambar, tekan gambar. Macam tu. Dia tekan gambar, tekan video, dua-dua. Tekan belakang ni. Belakang tu juga. Okey. Dah settle. Okey, ni untuk FN. FN ni kita boleh set dia. Button customization. Untuk kalau tab dia, kita recenter gimbal. Maksudnya gimbal tu nak gerakkan gimbal kat sini. Tengok saya gerakkan gimbal. Kalau dia turun ke bawah. Kamera dia, kamera ni dia gerak. Lepas tu ni ke depan. Lagi okey lah. Ni tak boleh tak boleh. Tengok okay. Ni untuk direction, ni untuk direction. Ni untuk gimbal. Ni jap. Saya buang controller. Bukan shift kamera. Overexpose, buang. Okey, dia macam ni. Okey, kalau ni kita boleh, kalau tab dia kita recenter gimbal. Maksudnya recenter. Kalau kita double tap dia pergi FPV mode. FPV mode ni payah sikit nak terang. Tapi perlu guna tak? Tak perlu. Tak perlu sangat Double tap follow FPV. Lepas tu ni RC calibration. RC calibration ni jarang jadi sebab dia remote control dengan DJI dia auto. Dia auto calibrate lah. So kita tahu gimbal punya kamera alamannya dengan gerakan lah. Macam tu. Yang ni untuk kiri kanan yang atas turun kan? Yang ni naik. Turun. Naik, turun. Ni kiri, kanan. Yang ni depan, belakang. tepi. Macam tu. Dia konfig kat situ lah. Sebab kita tahu atas yang depan dia. So kalau kita tu sama je macam yang dulu pun, kita konsep dia ke depan, kamera dia depan, benda ni ke depan. Macam tu je lah. Ni kan, ni atas, ni bawah. Ni pandang kiri, pandang kanan. Ni ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi boleh je kalau kita boleh set controller ikut kita nak yang mode mana. Contoh macam kita tak selesa, kita nak jalan depan belakang kat sini, boleh tak? Boleh je. Sekejap, rasa kat sini kot. Dah sekarang saya kita salah tekan. Sekejap transmission about fly safe database ni selalu update lah dengan aircraft firmware. Kena selalu update lah. Untuk apa Azid? Tu untuk macam, yelah kalau tempat tu baru ada naik bangunan ke apa ke, dia selalu nak sync dengan Google Map macam tu.
Sekejap okey, ni stick mode. Ni mode 1. Kalau mode 2 ni tukar mode 1. Mode 1 ni maksudnya ni ke depan, ni ke belakang. Ni. Bukan ni tadi, yang ni kan? Tadi kita pakai mode 2. Kalau mode 2 yang ni ke depan. Oh, dia dah set up automatik dah siap. Macam kan dulu kan kalau drone dulu kan yang ni ke depan. Apa? Boleh custom. Dia boleh custom mana-mana. Mode 3 apa benda mode 3? Weh, ni lagi senang. Dia depan belakang kiri kanan lah. Kan? Ni lagi senang. Apa? Ni depan, ni belakang, ni kiri, ni kanan. Guna yang tu. Ni? Ni naik, turun, ni putar. Lagi senang. Beres boh. Easy way. Easy peasy. Baik pakai mode 3. Lemon easy peasy. Lemon easy.